Untuk aktiviti yang pertama ini, saya akan menggunakan tema air. Tajuk aktiviti ialah Mari Menangkap Itik. Objektif yang ingin dicapai melalui aktiviti ini adalah untuk meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak serta koordinasi mata dan tangan kanak-kanak yang melibatkan perkembangan fizikal. Bagi tujuan aktiviti ini, saya akan menggunakan kolam yang ada di taska. Kolam ini nanti akan diisi dengan air. Untuk tujuan aktiviti juga, saya telah menyediakan beberapa bahan pengajaran. Contohnya, model itik, penapis air dan juga baldi. Penapis air dan baldi akan dibekalkan kepada setiap kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Untuk langkah yang pertama, saya terlebih dahulu akan menuang semua model itik ini ke dalam kolam yang berisi air. Langkah yang kedua, kanak-kanak akan diberikan penapis air dan mereka akan disuruh ataupun diarahkan untuk menangkap seberapa banyak model itik yang ada di dalam kolam. Dan ini perlu diperhatikan oleh saya sendiri ataupun pembantu bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Setiap model-model itik yang ditangkap oleh kanak-kanak akan diletakkan di dalam baldi ini. Selesai menangkap semua model-model itik tersebut, kanak-kanak perlu membawa bagi mereka ke tepi kolam. Dan di sana nanti saya akan mengarahkan ataupun memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengira berapakah bilangan model itik yang boleh mereka tangkap, dan kemudian mereka akan membuat perbandingan siapakah yang menangkap model itik terbanyak. Jadi di situ nanti mereka akan belajar mengenai konsep banyak dan sedikit. Selesai sahaja menjalankan aktiviti ini, saya akan membawa kanak-kanak membersihkan kolam dan peralatan yang telah digunakan. Dan kemudian saya akan membuat refleksi untuk setiap aktiviti yang telah dijalankan. Untuk aktiviti yang kedua ini, saya telah memilih aktiviti yang lebih kepada aktiviti pengukuhan bersama kanak-kanak dengan menggunakan tema mengenal huruf. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan kanak-kanak dari segi mengenal huruf. Bahan-bahan yang telah saya sediakan untuk aktiviti ini adalah seperti lembaran kerja, buku cerita, gunting, pen marker dan mangkuk. Sebelum memulakan aktiviti, terlebih dahulu saya akan membawa kanak-kanak untuk menyanyikan lagu abjad atau lebih dikenali sebagai lagu ABC. Selesai menyanyikan lagu abjad ataupun huruf, saya kemudiannya akan mengedarkan lembaran kerja seperti ini kepada setiap kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti ini untuk diwarnakan menggunakan pen marker ataupun lain-lain peralatan mewarna seperti ini. Selesai mewarnakan lembaran kerja, kanak-kanak akan diberikan gunting dan kanak-kanak akan menggunting setiap abjad ataupun huruf yang telah diwarnakan ini, yang mana kemudiannya ianya akan dimasukkan ke dalam mangkuk seperti ini. Aktiviti seterusnya melibatkan di mana kanak-kanak akan ataupun guru akan menutup mata kanak-kanak dan membenarkan kanak-kanak untuk mencari ataupun mencabut salah satu huruf yang telah digunting dan dimasukkan ke dalam mangkuk ini. Seterusnya, kanak-kanak akan mencari huruf ataupun memadankan huruf yang telah dicabut tadi pada buku cerita ini. Contohnya, seperti huruf R ini boleh didapati pada tajuk hadapan buku cerita ini. Langkah aktiviti ini diteruskan sehingga huruf yang ada di dalam mangkuk ini habis dicabut oleh kanak-kanak dan setiap kanak-kanak diberi peluang
untuk menjalankan aktiviti ini. Seterusnya, aktiviti ini melibatkan perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Di sini sekali lagi saya menggunakan tema air dan tajuk aktiviti yang akan dijalankan ialah mengisi air dalam botol. Untuk aktiviti ini saya akan membawa kanak-kanak ke kolam taska. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti adalah seperti botol mineral, span, penutup botol dan whistle. Setiap kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti ini akan diberikan botol mineral seperti ini, dan ada di antaranya akan diberikan span dan sebahagian lagi akan diberikan penutup botol. Guru akan membunyikan whistle menandakan kanak-kanak perlu mengisi botol masing-masing menggunakan span ataupun penutup botol. Guru sekali lagi akan membunyikan whistle dan kanak-kanak perlu berhenti daripada mengisi botol masing-masing. Kanak-kanak akan menyusun botol masing-masing di hadapan guru, dan di sini kanak-kanak akan membuat perbandingan botol siapakah yang mempunyai kuantiti air yang lebih banyak dan siapa mempunyai kuantiti air yang sedikit. Di sini juga guru akan bertanya kepada kanak-kanak apakah bahan ataupun di antara bahan yang disediakan oleh guru, yang mana satukah yang boleh mengisi air ke dalam botol dengan lebih banyak. Di sini nanti kanak-kanak akan membuat penilaian dan bersoal jawab dengan guru-guru. Kanak-kanak juga akan lebih memahami konsep isi padu, di mana guru juga boleh menggunakan botol yang berbeza saiz dan tapak bagi melihat perbezaan kuantiti dalam setiap botol yang mempunyai saiz yang berlainan. Untuk aktiviti yang keempat ini, ia melibatkan perkembangan sasiah, sosial emosi dan kerohanian. Dan di sini saya telah memilih tema minum minuman sihat, dan tajuk aktiviti pada yang telah dipilih ialah jom minum susu. Untuk aktiviti ini, saya akan membawa kanak-kanak bermain pondok-pondok, di mana kanak-kanak akan membuat lakonan dalam aktiviti ini. Di antara bahan yang telah saya sediakan untuk aktiviti ini adalah cawan plastik, sudi plastik dan susu tepung. Sebelum memulakan aktiviti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara-cara watak yang akan dilakonkan dalam aktiviti ini, dan kanak-kanak perlu memilih mana-mana watak yang mereka sukai, seperti ibu, bapa, abang, kakak dan adik. Okey, di sini juga kanak-kanak diberi peluang untuk belajar cara-cara membancuh susu tepung dengan bimbingan guru, terutamanya dalam mengendalikan air panas. Kemudiannya kanak-kanak akan melakonkan watak di mana mereka akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan meminum susu. Susu yang telah dibancuh kemudiannya akan dihidang kepada seluruh ahli keluarga. Untuk aktiviti yang terakhir ini, ianya melibatkan perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak. Dan untuk aktiviti ini, saya telah memilih tema main pasir, iaitu menghasilkan model kek hari jadi. Saya akan membawa kanak-kanak untuk berada di sudut main pasir di mana aktiviti akan dijalankan. Dan sebelum menjalankan aktiviti, saya terlebih dahulu akan menjelaskan kepada kanak-kanak apakah aktiviti yang akan dijalankan dan memperkenalkan alat bahan yang bakal digunakan, iaitu seperti acuan kek, apron, di mana setiap kanak-kanak perlu memakai apron bagi mengelakkan baju mereka menjadi kotor, penyedok pasir, lilin hari jadi,
batu yang berwarna-warni dan pelbagai bentuk barangan craft yang boleh digunakan untuk menghias kek kanak-kanak nanti. Terlebih dahulu, sebelum memulakan aktiviti bersama kanak-kanak, saya akan menjelaskan dan menerangkan kepada kanak-kanak bagaimana cara menghasilkan model kek menggunakan pasir yang diisi ke dalam acuan kek. Setelah mendapat bentuk kek masing-masing, kanak-kanak boleh mula menggunakan kreativiti masing-masing menggunakan bahan yang telah disediakan ataupun bahan semula jadi seperti bunga, daun, ranting kayu ataupun batu yang ada di sekitar kawasan taska. Di situ nanti sambil kanak-kanak menyiapkan model kek masing-masing, kanak-kanak boleh menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi ataupun Happy Birthday to You.